Pemuda UMNO selar Tiong King Sing ekstremis. PDRM buka kertas siasatan terhadap kenyataan Hadi Awang. Pemuda UMNO cadang gubal akta khas kawal derhaka terhadap raja-raja. Razi Gesa MOF perjelas SST terhadap perkhidmatan logistik. Ramli minta orang asli kurangkan berhibur melampau. Guam sifatkan kenyataan Anwar terhadap Daim sangat prejudis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi petang 1 Mac 2024 bersamaan 20 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh bertegas dan mempertahankan pendirian menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memecat Menteri Kabinet yang terbabit mengiktiraf bak kutih sebagai hidangan warisan negara. Beliau berkata tindakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing itu disifatkan sebagai ekstremis kerana tidak tahu menjaga sensitiviti majoriti rakyat negara ini yang beragama Islam. Beliau turut persoalkan memasukkan makanan yang kebanyakan penyediaannya mempunyai unsur asas babi ke dalam senarai makanan warisan negara. Semalam, King Sing dilaporkan membidas Dr. Muhammad Akmal dengan mengingatkannya supaya tidak menjadi pembangkang atau kumpulan ekstremis. Beliau juga dilaporkan menyarankan agar Exko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka itu merujuk kepada kamus sekiranya tidak pasti mengenai definisi perkataan itu susulan isu bak kutih yang dibangkitkan. Terdahulu, Dr. Muhammad Akmal mendesak Perdana Menteri memecat King Sing berikutan beberapa isu kontroversi baru-baru ini termasuk bak kutih yang dimasukkan dalam senarai makanan warisan negara dan penurunan pangkat Ketua Pengarah Tourism Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar kepada Timbalan Ketua Pengarah. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, siasatan tersebut dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau juga berkata keterangan Abdul Hadi masih belum diambil memandangkan keadaan kesihatannya yang tidak begitu baik. Pihak polis masih menunggu waktu yang sesuai untuk memanggil dan mengambil keterangan ahli parlimen Marang itu. Pada Khamis, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercayai ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Pemuda UMNO mencadangkan kerajaan dan parlimen supaya menggubal satu undang-undang khas untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab dan dianggap derhaka terhadap Raja-Raja Melayu. Hal ini kerana tindakan sedemikian telah mewujudkan prasangka terhadap institusi raja-raja yang sepatutnya dipertahankan dan bukan diperlekehkan. Pemuda UMNO membantah tindakan yang tidak menghormati institusi raja dan akan terus menegur mana-mana individu atau parti yang melakukan sedemikian. Ketuanya secara khusus merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Bagi pendapat beliau, kedua-dua ahli politik itu telah membuat kenyataan yang amat tidak bersesuaian kerana institusi raja bukan modal untuk sesiapa meraih dividen politik bagi survival mana-mana individu atau parti.
Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razif Majidin menggesa Kementerian Keuangan untuk memberi penjelasan segera mengenai sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 6% yang dikenakan kepada komponen perkhidmatan iaitu logistik. Berdasarkan pemahamannya, beliau menjelaskan SST yang dikenakan terhadap perkhidmatan logistik akan memberi kesan kepada beberapa segmen dalam rantaian bekalan tersebut. Tambah beliau, SST turut akan dikenakan sekiranya peruncit menggunakan khidmat penghantaran kepada pengguna. Sebelum ini, Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizat, memaklumkan peningkatan kadar SST itu tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas serta menjadi sebahagian daripada gaya hidup rakyat di negara ini. Amir berkata bagi perkhidmatan yang banyak digunakan oleh rakyat seperti makanan dan minuman, telekomunikasi dan parking kenderaan kekal dikenakan cukai perkhidmatan pada kadar 6%. Jelas Muhammad Razif lagi, rakyat perlu tahu kesan kenaikan SST termasuk kenaikan dalam konteks skop perkhidmatan logistik kepada kenaikan harga barang secara keseluruhan. Ahli Parlimen orang asli pertama, Ramli Muhammad Noor, meminta masyarakat orang asli itu supaya kurangkan berhibur secara melampau dan mengelak daripada aktiviti negatif yang merugikan mereka. Katanya golongan pribumi itu perlu berubah untuk meningkatkan sosioekonomi mereka agar tidak ketinggalan berbanding bangsa lain. Ahli Parlimen Cameron Highland itu berkata, orang asli sememangnya terkenal dengan ketinggian seni budayanya, namun mereka perlu mempunyai had dalam melakukan apa sahaja. Beliau juga turut meminta Tok Batin, iaitu ketua bagi masyarakat tersebut, untuk menasihati golongan itu dalam sesi pembentangan pada Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 di Pusat Perdagangan Antarabangsa Putrajaya di Putrajaya. KEB 2024 berlangsung semalam dengan ucap tama disampaikan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Sesi kemuncak KEB 2024 akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Peguam yang mewakili bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid sifatkan kenyataan Perdana Menteri terhadap pasangan tersebut sebagai sangat prejudis. Dalam satu kenyataan, Rajesh Nagarajan dan Sakritaj Singh mempersoalkan kenyataan Datuk Seri Anwar yang berterusan mengecam Daim secara terbuka. Ia berhubung dakwaan pengerusi PH itu bahawa pembangkang bersikap membisu terhadap usaha SPRM menyiasat golongan maha kaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Kedua-dua peguam itu mendakwa Datuk Seri Anwar sering memberi gambaran buruk terhadap Daim dengan membayangkan beliau bersalah melakukan jenayah, walaupun ahli perniagaan itu tidak pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah atas sebarang kesalahan. Kata mereka, Datuk Seri Anwar cuba mempengaruhi orang ramai terhadap Daim dengan mengkritik pihak pembangkang kerana didakwa membisu berhubung siasatan yang sedang berlangsung. Menurut mereka adalah tidak wajar dan tidak bertanggungjawab bagi individu yang menduduki jawatan Perdana Menteri membuat kenyataan berkenaan siasatan dan prosedur mahkamah yang belum selesai. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.